menarik hari ini. Agong bertitah Malaysia tolak keganasan konflik senjata. Penganalisis minta henti salahkan DAP susulan prestasi kurang baik UMNO. PAS terbuka kerjasama dengan UMNO jika melalui PN. Fuad Zarkashi dakwa kerjasama UMNO dengan PAS tiada manfaat. Penyokong pembangkang timbul persepsi negatif usaha ID digital. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Asma Ismail dalam Netstep News edisi tengah hari 6 Disember 2023. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Berita sepenuhnya. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah Malaysia menolak segala bentuk keganasan dalam konflik bersenjata yang berlaku ketika ini. Seri Paduka bertitah keganasan itu termasuk pengeboman terhadap orang awam, hospital dan sekolah, serta pemotongan bekalan air, elektrik dan makanan kepada orang awam. Al-Sultan Abdullah bertitah demikian pada sidang pertama Istiadat Convocation ke-13 Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM di Pusat Dagangan Dunia di sini. Turut hadir Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Muhammad Abdul Rahman dan Naib Chancellor UPNM Lieutenant General Datuk Marzuki Muhammad. Sri Paduka bertitah mengambil kira konflik bersenjata yang sedang berlaku itu, UPNM wajar dijadikan sebagai sebuah pusat utama dalam menerapkan kefahaman dan pematuhan masyarakat serta pemimpin masa hadapan negara terhadap undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Al-Sultan Abdullah yang juga Chancellor UPNM bertitah hal ini kerana undang-undang antarabangsa merupakan peraturan yang menekankan kepada elemen kemanusiaan dalam mengawal kesan buruk akibat konflik bersenjata dan peperangan. Sehubungan itu, Al-Sultan Abdullah bertitah UPNM perlu mendepani cabaran realiti geopolitik semasa dengan bijaksana dan sentiasa meneroka serta mengenal pasti bidang baharu dalam lanskap keselamatan dan pertahanan. DAP tidak perlu dipersalahkan susulan prestasi kurang baik UMNO di PRK Kemaman sehingga menimbulkan polemik dalam kalangan pemimpinnya, kata penganalisis politik. Bercakap kepada portal media, Oh Isun dari Institut Hal Ehwal Antarabangsa Singapura berkata, kemerosotan parti itu telah berlaku sejak 2018, menyaksikan hilang kuasa di Putrajaya dan gagal meraih sokongan rakyat pada PRU15 serta PRN Ogos lalu. Menurut Oh, UMNO dan Barisan Nasional BN tiada pilihan realistik selain bekerjasama dengan Pakatan Harapan PH yang dianggotai DAP selepas PRU15. Semalam, Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Isham Jalil mendakwa parti itu ditolak orang Melayu kerana perjuangannya sudah tersasar dan rela menjadi baruah DAP. Dakwanya ada segelintir pemimpin parti yang bertindak lebih DAP dari DAP dengan mempromosikannya secara berlebihan sehingga menimbulkan kurang senang dalam kalangan akar umbi. Beliau mengulas keputusan PRK Kemaman Sabtu lalu menyaksikan PAS menerusi calonnya Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar mempertahankan kerusi parlimen itu dan menewaskan calon Barisan Nasional Tan Sri Jeneral Raja Muhammad Afandi Raja Muhammad Noor. Mengulas lanjut, Oh berkata, daripada terus merungut, sebaiknya pemimpin UMNO memulakan usaha meremajakan parti itu untuk memenangi semula sokongan Melayu yang kini beralih kepada PN terutama PAS. Seorang lagi penganalisis Anbumani Balan mengingatkan UMNO tidak boleh terlalu selesa dan harus memanfaatkan peluangnya dalam kerajaan perpaduan untuk membantu orang Melayu. PAS tidak menolak kerjasama dengan UMNO di sebalik sejarah pahit hubungan mereka. Susulan cadangan penyatuan untuk mengambil alih pentadbiran Putrajaya dibangkitkan Isham Jalil.
Isnin lalu, Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO itu dilaporkan berkata Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar boleh menjadi Perdana Menteri jika Perikatan Nasional PN berjaya memujuk UMNO bermuafakat semula sebelum PRU 16 selepas Menteri Besar Terengganu menang di PRK Kemaman. Mengulas perkembangan itu, Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man berkata sebarang kerjasama dengan UMNO perlu melalui platform Perikatan Nasional. Selepas PRU 14, UMNO dan PAS menjalinkan kerjasama di bawah Muafakat Nasional MN sebagai usaha penyatuan ummah ketika kedua-duanya dalam blok pembangkang. Namun hubungannya tegang apabila PAS menyertai PN yang diterajui bersatu sekaligus mahukan parti serpihan UMNO itu turut menyertai Muafakat Nasional. Pada PRU 15, UMNO dan Barisan Nasional BN bergerak solo yang menyaksikannya hanya menang 30 kerusi, manakala PN pula menguasai 74 kerusi. UMNO kemudian menjadi sebahagian anggota Kerajaan Perpaduan diketuai Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Ahli Jawatan Kuasa Kerja PAS Pusat Awang Hashim turut berkata pintu PAS masih terbuka untuk UMNO mengambil semangat perpaduan ummah. Merujuk sejarah PAS berkahwin dengan banyak parti termasuk DAP, Ahli Parlimen Pendang itu berkata disebabkan PAS mempunyai banyak pengalaman berkenaan kerjasama politik termasuk DAP, mereka sudah tahu budaya masing-masing. Tambah beliau, Muafakat Nasional adalah salah satu daripada dasar yang digarapkan untuk terus dengan perpaduan ummah. Seorang pemimpin UMNO berkata, parti itu tidak perlu lagi memikirkan kerjasama dengan PAS kerana ia tidak akan kekal dan memberi manfaat. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Fuad Zarkarshi berkata, peluang untuk bermuafakat terlepas sejak Muafakat Nasional MN digagaskan selepas PRU 2018 dikhianati PAS. Isnin lalu, Isham Jalil yang juga ahli MKT UMNO membangkitkan semula isu kerjasama antara kedua-dua parti apabila berkata Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar boleh menjadi Perdana Menteri jika Perikatan Nasional PN berjaya memujuk UMNO bermuafakat semula sebelum PRU 16. Beliau mengeluarkan kenyataan itu selepas Menteri Besar Terengganu menang besar di PRK Kemaman menewaskan Barisan Nasional. Mengulas kenyataan itu, Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man berkata partinya terbuka dengan cadangan Isham, tetapi sebarang kerjasama dengan UMNO perlu melalui platform PN yang turut dianggotai bersatu. Minggu lalu, Perdana Menteri secara rasminya melancarkan kemudahan identiti digital nasional dan menjadi individu pertama memiliki ID digital tersebut. Penyokong pembangkang menimbulkan persepsi negatif terhadap usaha itu, mendakwa segala aktiviti dilakukan orang ramai akan mudah dijejak selepas ini. Lebih parah, muncul teori liar bahawa microchip penjejak akan mula dibenam di dalam tangan sekaligus membolehkan pihak berkuasa mengawal rakyat. Bagaimanapun, tular semula tangkap layar tahun 2021 di mana Perikatan Nasional ketika itu rupa-rupanya sudah dalam perancangan untuk melaksanakan ID digital. Datuk Seri Hamzah Zainuddin selaku Menteri Dalam Negeri waktu itu mengulas kebaikan ID yang dikatakannya akan memperkukuhkan lagi ciri-ciri keselamatan MyKad fizikal dalam usaha membantras penghasilan MyKad palsu. Ironinya, ketika itu usaha berkenaan tidak dijadikan polemik oleh penyokong PN termasuk juga penyokong Pakatan Harapan di blok pembangkang. Untuk rekod, digital ID adalah suatu bentuk pengenalan dan pengesahan diri individu secara digital yang bakal dimanfaatkan sektor awam dan swasta untuk mengesahkan identiti pengguna semasa melakukan transaksi secara dalam talian. Tanpa menggantikan sistem MyKad, digital ID adalah platform yang dipercayai dan selamat serta memudahkan pengesahan identiti dalam talian bagi mengelakkan penipuan identiti dalam urusan secara dalam talian. Dengan Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Keuangan sudah mendaftar dengan digital ID, ia bakal memberi keyakinan kepada rakyat mengenai keselamatan serta ketelusan sistem berkenaan. Sekian sahaja untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nextstep News.
Jangan lupa untuk follow Facebook Nextstep Malaysia dan subscribe YouTube Nextstep TV. Nextstep Malaysia menjangkau informasi mengorak inspirasi. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.